Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Nampak slide? Nampak Ustaz? Kita berhenti kat mana? Awal bab Tidak. 3. Ya? Ini bab 3 lah. Syam. Ini baru masuk ke belum lagi? Baru masuk yang ni Ustaz. Okey. Kita tengok latar belakang dia. Carl Gustav Jung. Okay. Dia dilahirkan di Switzerland 1875. Okay. Keluarga Protestan. Okay. Kristian. Okay. Dia belajar perubatan di Universiti Basel. Okay. Dia jadi pensyarah Universiti Zurich. Okay. Pada suatu ketika dia sebahagian salah seorang anak muda awal Freud. Dia rapat jugalah. So dia ikut Freud ke US tahun 1909, mati di Zurich tahun 61, Switzerland. Jadi struktur personality yang diperkenalkan oleh Carl Gustav Jung, psyche and the self, minda ataupun jiwa dan kendiri, dan juga pendiri. Jadi dia melihat personality itu sebagai satu keseluruhan lah. Okay. Dia ada komponen ego, persona, shadow, animal, personal, unconscious, collective, conscious. So the psyche and the self, personality as a whole, the self itu sendiri dia kata the total. Self itu kendiri lah. Integrated personality itu personality yang saling keseluruhan. Contoh dia kata the personality including conscious self perception as a help, friend, and unacknowledged selfish need. Dia mengambil kira kedua-dua itu kendiri, persepsi kendiri sedar sebagai kawan yang sangat membantulah, dan juga rasa keperluan rasa dalam bahasa Melayu dia panggil penting diri, yang tidak diiktiraf itu. The personality juga termasuklah masculine, konsep kendiri masculine dan juga aspek-aspek feminin yang tidak dikembangkan. Kemudian dia ada istilah compensation, pampasan, mana principle of the relationship between the unconscious and
consciousness by which the unconscious provide what is missing from consciousness to make a complete. Jadi konsep pampasan di sini, dengar tak saya? Dengar Ustaz. Boleh dengar tak saya cakap? Ustaz. Dengar Ustaz. Tak? Jo, dengar tak? Jo? Boleh dengar tak ni? Boleh. Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Ya. Boleh dengar dari tadi lah. Saya takut tak dengar ni. Baik, compensation ini dia kata prinsip hubungan antara minda bawah sedar dan juga minda sedar itu dengan kesedaran itu mana minda bawah sedar dia memberi ruang apa yang tertinggal daripada minda sedar tadi menjadikan dia sebagai melengkapkan dia sebagai satu keseluruhan. Compensation. Contoh dreaming about aggression, yang mimpi mengenai keganasan, keagresifan. Jadi mimpi itu to compensate for lack of conscious awareness of aggressive impulses. Jadi untuk dia menggantikan apa-apa kekurangan pada minda sedar, kesedaran minda sedar ini mengenai impuls agresif tadi. Jadi dia tukar dalam bentuk mimpi. Mimpi mengenai keagresifan, keganasan dan sebagainya. And then developing a psychosomatic illness that makes you tired, to compensate for neglecting your need for rest. Jadi dia membentuk satu penyakit psikosomatik, yang membuatkan kita rasa letih dan sebagainya untuk menggantikan kecuaian kita, pengabaian kita tentang keperluan rehat kita. Jadi dia ditukar dalam bentuk psychosomatic illness. Boleh faham? Boleh. Jadi kalau kita mengalami benda-benda macam ni, sebenarnya itu adalah compensate, pertukaran pampasan daripada keperluan-keperluan biologi kita sebelum ini. Sebenarnya kita perlu rehat dan sebagainya, ataupun desakan maklumat-maklumat agresif yang kita nyahkan dia, yang kita tak fokus, tak beri tumpuan kepada dia, dia datang dalam bentuk mimpi-mimpi yang agresif dan sebagainya. Boleh? Boleh Ustaz. So dari segi intuition, the process of becoming a fully developed person with all psychic functions developed. Individuation ni maksudnya proses untuk menjadikan seorang manusia terbentuk sepenuhnya, yang lengkap, dengan semua kefungsian-kefungsian psikik yang terbentuk tadi. Itu individuation. Contoh,
midlife changes in which a logical man also develops other aspects such as sensitivity. Okay, perubahan pada pertengahan hayat kita, kehidupan kita di mana orang yang sihat, logical man, orang-orang yang sihat, orang-orang yang waras, dia juga membentuk aspek-aspek lain seperti sensitivity dan sebagainya lah. So change that occurs when, after time of raising children or working, a woman goes back to school and explores neglected interest. Jadi perubahan-perubahan yang berlaku bila mana selepas masa kita membesarkan anak-anak ataupun kerja selepas kita pencen. Contohlah kalau kita katakan ramai ibu-ibu, suri-suri rumah selepas anak-anak dia membesar dan sebagainya, ada suri-suri rumah dia pergi sekolah, dia belajar, dia pergi sekolah melukis, dia pergi ke madrasah-madrasah ataupun pondok-pondok untuk belajar agama dan sebagainya. Tujuan dia untuk apa? Untuk explore. Untuk dia meneroka. Benda-benda ataupun minat-minat dia yang dia abaikan semasa zaman muda dia kerana sibuk dengan pekerjaan dan juga membesar anak-anak. Sekejap. Ada one.
Okey. Kenapa keluar ni? Jo, ada tak? Okey, pergi kepada ego. Okey. The caretaker to consciousness. Jadi ego ni iaitu sebagai penjaga goal lah. Kepada arah kesedaran itu sendiri. Okay. Center of will, pusat kehendak. Okay. Ego inflection. Apa dia ego inflection? Nanti kita tengok. Okay. Kemudian persona, adapt to the world. Jadi persona ni maknanya dia mengadaptasi kepada dunia sebenar. Okay. Sebagai mask. Okay. Ataupun topeng. Okay. Yang memainkan peranan-peranan sosial. Jadi apa yang dikatakan mask ataupun persona ini adalah apa yang kita tonjolkan kepada khalayak umum, okay? Dalam bentuk yang terbaik yang kita tonjolkan, yang kita tampilkan. Ini kenapa ramai sangat left ni? Jo? Ustaz, Ya. saya rasa line kot masalah. Dekat blok kuarantin ni, line dia putus-putus. Lain tak habis-habis masalah. Okay. Orang daripada luar masuk kampus, masalah lain. Okay. Tiba-tiba masuk kampus, masalah lain juga. Saya tak faham lah universiti ni. Yeah. So awak semua kena bersuara lah masalah lain ni. Baik Ustaz. Kemudian shadow. Negative shadow, usual type. Kemudian positive shadow, rare lah. Kebanyakannya negative shadow. Kemudian projection of the shadow in literature and dreams. Bagaimana gambaran yang dipaparkan shadow tu dalam budaya dan juga dalam apa yang digambarkan, dan juga dalam mimpi itu. Kemudian animus, iaitu biological base, berasaskan biologi, man's inner feminine. Anima, dalam dia lelaki, dalam perempuan itu lelaki, man's inner feminine. Kemudian woman's inner masculine, dalam dia perempuan, dalam lelaki perempuan, kan? And projection of anima and animus, macam mana tampilkan nanti, kan? Kemudian personal unconscious, combination of the shadow, anima and animus. Jadi personal unconscious, jadi orang tu tak sedar sebenarnya perwatakan dia yang ditonjolkan ini di peranan anima, animus, kan? Dan juga shadow. Jadi semua itu dia membentuk personal unconscious dalam diri seseorang. Kemudian collective unconscious, archetypes. Dia ada archetypes. Inherited, genetic basis, racial unconscious. Ini diwarisi lah. Shadow and anima, animus as archetypes. Other archetypes apa dia? The great mother, the spiritual father, the hero, the trickster, Mandala, transformation. Kemudian ini keseluruhan, secara keseluruhan unconscious lah. Kemudian psychosis and dangers of the collective unconscious. Dia terhasil dalam bentuk simptom-simptom psikosis dan sebagainya lah.
yang dikatakan sakit mental dan sebagainya. Okay. Mandala, okay, a symbol of psychic wholeness. Okay. Jadi ukiran-ukiran ini yang dinamakan mandala ini adalah simbol psikik secara keseluruhan yang ditonjolkan, yang dimanifestasikan oleh artis-artis. Biasanya artis-artis ataupun monk daripada tempel-tempel tertentu, yang diluahkan dalam bentuk mandala. So dia kata in Eastern religious tradition, tradisi agama di barat, kan, these monks are preparing a mandala as an aid to meditation. Jadi sami-sami ini dia melukis ataupun mengukir mandala sebagai alat bantuan dalam perawatan. So bagi Karl, image ini mengesahkan, menguatkan nilai proses-proses minda bawah sedar tadi, value of unconscious processes. He was influenced by Buddhist ideas. Jadi dia dipengaruhi oleh idea-idea Buddha ataupun Buddhis, orang-orang. And then symbolism and the collective unconscious, myth and religion, modern myth dan sebagainya lah, antara mitos dan juga agama, mitos moden dan sebagainya. Kita tengok. So unconscious manifested in symbols. Jadi dunia bawah sedar ini dia dimanifestasikan dalam bentuk simbol-simbol. Kajian Rosen tahun 91. Naminos namanya. Myth and religion, participation in traditions. Jadi orang turut serta dalam tradisi lah. Modern myth, creative force, desakan-desakan kreatif, kan? Masukan kreatif. So pergi kepada terapi dalam Jung ni, terapi mimpi, dreams, kemudian ada symbolic therapy techniques, dan teknik terapi simbol yang lain, complexes. So emotionally charged networks of ideas, such as those resulting from unresolved conflicts. Ini agak yang menjadi kompleks, yang menjadi kerumitan itu. Dia idea-idea ini dirangsang oleh rangkaian dalam bentuk emosi. Kerana apa? Kerana such as those resulting from unresolved conflict. Jadi semua itu berhasil daripada konflik-konflik yang tidak diselesaikan. Dalam bentuk emosi yang kompleks. Emotionally charged networks of ideas. And a mother complex, a hero complex. Tuh. Kemudian word association test. So method devised by Jung to reveal complexes by asking people to say whatever comes to mind when they hear a word. Jadi kaedah ataupun peralatan yang dicipta oleh Jung untuk meluahkan, untuk menyampaikan, ataupun untuk mendedahkan kerumitan-kerumitan tadi dengan dia bertanya, melalui cara dia bertanya seseorang itu. Jadi orang itu, dia suruh orang itu bercakap apa saja yang terlintas dalam minda dia, dalam pemikiran dia apabila dia mendengar perkataan atau dia mendengar satu-satu perkataan. Dan sebut saja perkataan bapa. So klien itu akan cakap apa? Sebut saja perkataan emak.
klien itu akan cakap apa, patient itu akan cakap apa. So dia proses lah apa yang dicakapkan oleh klien tadi. Sebab apa? Perkataan-perkataan yang signifikan, okay, ada kaitan dengan unconscious mind manusia. Okay, pengalaman-pengalaman, asalnya pengalaman sedar, okay, yang dikompres kepada minda bawah sedar tadi. Jadi apabila keyword ataupun cue dalam bentuk perkataan tadi didengarkan ataupun ditunjuk kepada klien ataupun patient tadi, secara automatik dia akan bercakap, dia akan meluahkan apa yang dia rasa, apa yang dia fikirkan dan sebagainya. Ini salah satu cara terapi untuk kita merungkaikan komplekses, kerumitan-kerumitan yang ada pada unconscious mind manusia itu. Jadi dia keluar semula dalam manifestasi dalam bentuk tingkah laku ataupun dalam bentuk ucapan-ucapan, perkataan-perkataan, sama ada positif ataupun negatif, kita dengar saja. Kerana itu adalah simbol-simbol pengeluahan yang berkaitan dengan perkataan-perkataan tadi. So, kita kena proses apa yang dicakapkan oleh klien tadi. Jadi kebiasaannya dalam terapi, dalam proses ini, kita nampak seolah-olah klien ataupun patient tadi, dia dengan bahasa kita dia panggil macam merapu lah, bercakap tak tentu hala dan sebagainya. Apabila sebut saja father ataupun bapa, ayah, tiba-tiba dia beremosi, dia bersumpah seranah dan sebagainya, ada perkataan benci, tak suka dan sebagainya, jahat dan sebagainya, bla 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 bla. Itu adalah data kepada terapis ataupun kaunselor, untuk diproses. Boleh faham tak? Boleh. So contoh mother, which, suggestive of a mother complex, sebut mak saja macam ahli sihir, kan? Apa yang klien tu akan cakap, oh jahat macam ahli sihir dan sebagainya, kan? Itu yang suggestive of a mother complex. Kemudian Superman can think of anything, suggestive of a hero complex, kan? Kemudian dreams, recall of the dream, nak ingat semula mimpi, amplification, active imagination dan sebagainya. So a dream uninterpreted is like an open letter from the unconscious. Maknanya mimpi yang tidak diterjemahkan, seperti surat, sampul surat yang tidak pernah dibuka daripada dunia bawah sedar tadi. So a dream that has not been interpreted is like a letter that has not been read. Jadi mimpi yang tak pernah diterjemah ataupun ditafsirkan, seperti mana surat yang tidak pernah dibaca, kan? Itu Talmud, Paracots. So other symbolic therapy techniques, play therapy, myth, symbolic, synchronicity. Kita tahu sinkroni, kita nak selaraskan dia, kan? Nak sync, kan? So synchronicity, the causal principle in which events are determined by transpersonal forces. Prinsip asas sebab, iaitu kejadian-kejadian ataupun peristiwa itu ditentukan oleh saranan ataupun desakan transpersonal. Contoh, coincidence in which the phone rings just as you are thinking of the person who called. Maksudnya di sini, awak teringat pada seseorang, baru saja teringat pada seseorang, tiba-tiba bunyi
Orang yang kita ingat tadi tu tiba-tiba menelpon kita secara kebetulan, kan. Tu dia panggil synchronicity. Kemudian bookcase, cracking when Jean and Frog met. Okay, bookcase yang simpan buku tu, dia pecah apabila Jean dengan Frog bertemu, kan, secara kebetulan, kan. So dia nak sync benda tu dan nak beri makna apa sebenarnya. Teringat seseorang, tiba-tiba orang tu pun telefon. Berjumpa antara dua orang yang rapat itu, tiba-tiba kejadian berlaku. Okay. So according to Jung, there is autonomous energy in the archetypes of the collective unconscious. They are causes of events, both mental and physical. Jadi menurut Jung, ada tenaga autonomous dalam archetype. Archetype collective unconscious tadi. And they are causes of event. Jadi benda tu, archetype itu, tenaga tadi, autonomous energy tadi, dia penyebab kepada kejadian-kejadian tadi. Kejadian dalam bentuk mental dan juga physical. Tenaga-tenaga ini kalau diterjemahkan sebagai psychic. Psychic. So, kemudian psychological types. Jenis bentuk psikologi. Introvert, extrovert. Introversion, extroversion. Yang selalu orang dengar, kan. So, for psychological function, ada 4 kefungsian psikologi. Thinking, feeling, sensation, intuition. Kalau kita tengok, thinking, feeling, making judgment. Apabila kita berfikir, kita merasa, maka kita membuat keputusan, pertimbangan. Sensation, kita merasa, kita mengalami sensation itu, kita mengalami, jadi kita boleh rasa intuition, lintasan hati kita. Getting information, maka kita boleh dapatkan maklumat. Kemudian dominant function and auxiliary function. Kemudian dia ada 8 archetype. Kepada introversion dan extroversion. Energy flow inward. Tenaga mengalir ke dalam. Extroversion lah. Introversion lah. Introvert. Sebab dia menumpukan segala tenaga dia, dari segi pemikiran, kehendak dan sebagainya, kepada diri dia, ke dalam diri dia sendiri. Itu dipanggil energy flow inward. Kemudian energy flow outward. Tenaga itu disalurkan, mengalir keluar. Extraversion. Sebab tu orang kata introversion ni dia senyap, tak suka bergaul dan sebagainya, tak aktif nampak, tidak sosial, tidak bersosial dan sebagainya. Kalau tengok orang extraversion ni, dia suka berkawan, bersosial dan sebagainya. Tapi kita tak boleh nak katakan introversion ni orang yang tak bagus, tak baik, dan orang extraversion ni orang bagus dan orang baik. Ini hanya bentuk. Ada 4 kefungsian tadi, thinking and feelings, ways of making decision or judgment. Jadi cara kita keputusan dan pertimbangan. Thinking, dari segi pemikiran, logik, reason, principle. Itu thinking. Feelings melibatkan emotion. Segala bentuk emosi itu adalah elemen feeling, merasa, perasaan. Kemudian sensation and intuition, ways of getting information about the world. Apabila kita mengalami, mensensasikan, maksudnya kederiaan kita lah sensation. Dan kita boleh ada satu pengetahuan, satu rasa, gerak rasa tentang sesuatu itu. Jadi dia memberi
satu pengetahuan baru kepada kita, kesedaran baru kepada kita tentang sesuatu. Ways of getting information about the world. Sensation, feel lah. Kita merasai, kita mengalami secara intuition, big picture. Kita mendapat gambaran yang besar. Kadang-kadang sukar untuk dihuraikan dan sebagainya, tetapi kita boleh rasa tahu. So the 8 psychotypes. Introverted thinking, introverted feeling, introverted sensation, introverted intuition, and then extroverted thinking, feeling, sensation, intuition. So introverted thinking ini maknanya berfikiran introvert, interested in ideas. Dia sangat berminat dengan idea-idea, pengetahuan-pengetahuan. Interested in inner reality. Dia sangat berminat dengan kesedaran ataupun realiti dalaman manusia itu. Pays little attention to other people. Jadi dia sangat sedikit memberi tumpuan kepada orang lain. Itu dipanggil introverted thinking. Yang introverted feeling pula, superficially reserved. Kalau superficially reserved ni macam kayu lah. Macam tak ada perasaan dan sebagainya. Nampak. Dia kalau kita tengok, kadang-kadang kita tengok dia ni, macam mana dia ni? Macam kayu, tak ada perasaan je. Itu introverted feeling, superficially reserved. Tengok orang reserve macam mana kan. Kemudian sympathetic and understanding of close friends or of others in need. Dia simpatik dan memahami kawan-kawan yang rapat ataupun orang-orang yang memerlukan. Loving but not demonstrative. Dia ada kasih sayang, dia penyayang tetapi dia tak tunjuk. Itu introverted feeling. So kita ni kita kena faham orang. Kita kena faham orang. Kita tengok dia orang senyap dan sebagainya, tak semestinya dia tu tak ada perasaan. Tapi dia tak tunjuk. Itu introverted feeling. Boleh Jo? Jo? Kemudian introverted sensation, emphasizes experience with events trigger, not the event themselves. Jadi penekanan dia, pengalaman yang mencetuskan kejadian-kejadian itu. Bukan kejadian itu sendiri, apa yang mencetuskan kejadian itu. Dia fokus pada benda itu. Contoh musicians and artists and musician, artist. Maknanya di sini musician dan artist ni dia buat persembahan. Bukan persembahan itu, tetapi dia sendiri menjadikan persembahan itu. Boleh faham? Boleh. Kemudian introverted intuition, concern with possibility, not represent reality. Jadi dia sangat-sangat memikirkan ataupun menumpukan perhatian kepada kebarangkalian yang akan berlaku dan sebagainya, bukan realiti semasa. So in touch with the unconscious, dia berhubung dengan dunia bawah sedar, unconscious mind. And then extroverted thinking, extrovert tadilah interested in fact about object external to the self, lawan tadilah, dia sangat berminat dengan fakta-fakta mengenai objek-objek luaran pada kendiri ni. Dia logical, process emotions and feeling. Dia tak menonjol, dia tak tonjolkan perasaan dan emotion, dia repress, neglect friends and relationship.
concerned with human relationship, adjusted to the environment, frequent among women. Yeah. Certain by object external to the psychical process emotion and feeling like the friend sign. Saya rasa macam terbalik lah yang ni. Ini patutnya introvert thinking. Apa? Yeah. Kemudian extroverted sensation emphasizes the object that trigger experience. Yeah. Concerned with fact and detail, pleasure seeking sometimes. Yeah. Concerned with possibility for change, the external world rather than with the familiar. Okay. And adventure, adventurer. Boleh faham lah ini. Dia lawan kepada introvert tadi, segala introvert tadi. Okay. Boleh Jo? Yang lain? Boleh Ustaz. Boleh. Kemudian Myers-Briggs, the type indicator. Yeah. So most commonly used test for measuring junction functions. Okay. Selalunya dia menggunakan ujian bagi mengukur kefungsian Jean tadi. Kan? So business and education application, okay. Aplikasi business dan pelajaran, experimental studies of judgment. Okay. Jadi kajian secara eksperimen mengenai pertimbangan dengan causes of type. Baik, right. Kalau kita stop di sini boleh? Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Dah isi semua Boleh ni? Ustaz. Attendance. Dah isi. Ya, Ustaz. Kalau dah isi attendance, on camera. Ya. Yo. Ya Ustaz. On camera. Nur Husna, Anis Khadijah, Muhammad Ishraq,
Boleh on kamera tak? Okey, itu saja. Nanti 345 masuk klik ya. Boleh? Baik Ustaz. Boleh. Ada soalan? Saja. Saya nak tanya. Apa? Jumpa lagi minggu depan. Okey, insya-Allah. InsyaAllah Ustaz.